water. Until what a world, I'm gonna sing and I'm gonna sing. Until what a world, I'm gonna sing down under the water. Until what a world, I'm gonna sing and I'm gonna sing. Until what a world, I'm gonna sing down under the water. Until what a world, I'm gonna sing and I'm gonna sing. Until what a world, I'm gonna sing down under the water. Until what a world, I'm gonna sing and I'm gonna sing. Until what a world, I'm gonna sing down under the water. Until what a world, I'm gonna sing and I'm gonna sing. Okey, baik. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam saya ucapkan kepada anda yang sudah sedia dan setia menantikan live kita pada malam ini. Okey. Macam petang tadi, bursa? Macam, sihat? Alhamdulillah, anda semua masih lagi sihat, masih lagi di sini, bermaksud anda semua masih lagi bernyawa. Okay, anda masih lagi bernyawa selepas apa yang berlaku di sesi petang jam 4.30 petang hari ini. Kan? Tengah hari tadi pun saya dah menari-nari lah sebenarnya. Untung gila babas banyak. Tiba-tiba petang dia turun balik kan. Turun petang lah tu lepas pukul 4 lah tu. Alright. So hopefully you learn your lesson juga hari ni. Beli waktu petang. Paling baik waktu bila pukul 4.30 sebab sekarang ni Perdana Menteri kita buat announcement pukul 4 petang. Okay. Jadi 4.30 adalah waktu
terbaik untuk anda beli saham lah lepas ni. Right? Especially kalau anda nampak hari tu ada announcement daripada Perdana Menteri. Okay? Jadi kena ni lah, kena hati-hati, kena standby. Beli pada jam 4.30 petang. Alright? Dan saya nak ucapkan tahniah kepada yang berjaya buat profit. Okay? Saya nak ucapkan tahniah kepada anda yang berjaya buat profit sepanjang hari ini. Alright? Menarik babe, hari ni bursa saham healthcare mengganas semula tapi lepas announcement semua patah balik. Volume bursa pun gila babas banyak right? Beli apa gila-gila punya banyak right? 12 bilion babe. 12 bilion transaksi. 12 bilion unit saham bertukar tangan. Gila. Okey? Tak apa, bagus. Baguslah 12 bilion saham bertukar tangan dengan nilai hampir 7 bilion. I think 6 point something bilion. Hampir 7 bilion. Nilai dagangan yang berlaku setakat hari ini. Itu merupakan satu signal yang baik untuk anda labur dalam satu saham. Iaitu saham tu adalah saham favourite saya juga untuk masa kini. Okay? Dan saya percaya ni, sekarang ni ada 165 orang. So hopefully we'll break 300 lah. Okay, we'll break 300 by later. Okay, kejap lagi hopefully we'll break 300 viewers lah. Okay, sebabkan tajuk technical ni memang ramai orang yang nak tengok kan. Okay, tapi sebenarnya dan saya expect juga kejap lagi ramai yang akan tanya saya tentang saham-saham sawit especially. Okay, terutamanya saham-saham sawit lah. Anyway, saham-saham sawit pun agak agresif pada hari ni. Tapi overall saya nampak still tak menarik minat saya lagi lah. Even though CPO naik mencanak-canak apa semua, dia belum menarik minat saya lagi. Okay? You nak beli saham CPO silakan. Sebab bila you beli saham CPO, yang dapat untung adalah saham saya. Setiap kali you tekan button buy, syarikat saya yang untung. Setiap kali you all tekan butang sell, syarikat saya yang untung. Okay? Jadi tak kisahlah you nak belasah saham apa, you nak belasah sektor apa, silakan belasah. Yang penting syarikat saya dapat untung. Okay? Hashtag kita apa? Janji profit. Okay. Untuk pengetahuan semua kan, hari tu ramai yang tahu, yang follow saya rapat apa semua kan, for the past 1 month and a half saya pegang saham K1. Dan I decided sebenarnya saya dah switch dah pun saham K1. I can't stand anymore, but dia tak ada signal sell apa-apa yang strong. But then dia tak ada signal strong selling signal ke apa-apa. But saya dah mula fed up, saya dah mula menyampah, gila lembab, gila nak naik, orang lain dah naik, kau tak naik. Jadi saya switch ke saham apa? Jadi saya switch kepada saham bursa. And the best part is bila saya switch saham bursa, setakat tengah hari tadi lah, bukan petang. Tengah hari tadi dia dah cover almost all my losses sebenarnya. Right, bila I switch dia naik almost cover all of my losses daripada saham K1. Kalau tengah hari tadi, tapi bila dia tutup petang still cover lah sikit kan, lebih sikit lah daripada separuh dia punya cover tu. Kan. Kalau dia tutup atas RM10 gila masyuk lah. Okay? Okay? Jadi siapa yang beli saham-saham plantation saya tak peduli lah. Janji saya punya syarikat dapat untung, dapat profit. Itu yang penting. Silakan beli, tekan lagi banyak tak apa. Alright. Sekarang ni semua pekerja dekat Hokilah semua beli saham bursa. Sebab dengar saya punya live, saya cakap pasal bursa apa semua kan. Diorang pun decide untuk beli bursa juga sebenarnya. Okay. Jadi sebab apa? Sebab bila saya cakap macam tu lah kan, siapa yang tekan, tak kisahlah you nak beli sektor apa, saham apa, duit tu, sebahagian daripada duit tu masuk dekat mana? Masuk dekat bursa. Okay? Selagi wujudnya transaksi yang berlaku dekat bursa, bursa dapat income. Okay? Kalau bursa tutup kedai, semua tutup kedai. Maksudnya apa? Itu adalah saham syarikat yang okay.
Maksudnya itu adalah syarikat yang apa? Bursa adalah syarikat monopoli. Okey? Ada ke papan lain yang apa syarikat lain keluarkan? Yang ada bursa je, babe. Okey? Bukan saya jadi ejen bursa, tak, bukan. Okey, sebab saya nak cakap sebenarnya. Okey, apa yang saya nak cakap, apa yang saya nak kongsikan dengan anda semua. Sekejap Okey. Sebab ramai tanya saya tentang saham-saham saham-saham seperti plantation apa semua. So I will be telling you after the end of our lesson. Nampak tak? Kita buat cliffhanger supaya anda kekal menonton sehingga tamat live kita pada malam ni. Okay. So siapa nak tahu kenapa saya tak suka saham plantation? Alright. This is my point of view. This is my point of view, but you can decide whatever you want sebab password you, duit you, account CDS you, saya pun tak tahu. Saya pun bukan remiser you all sebab saya pun memang tak ada lesen untuk remiser pun sebab saya memang tak bercita-cita untuk jadi remiser. Okay. Alright, jadi saya akan saya akan kupas nanti hujung nanti. Alright, jadi kita nantikan live kita dan stay tune. Kau ingat TV3 je ada apa drama bersambung kan? Apa sekarang ni drama. Saya tahu drama apa tapi saya lupa tajuk dia, panjang sangat lah. Okay. Tengok tajuk The Casual Trader kan pendek. Ini apa baba 2. Okay, sorry lah saya tak tengok sangat drama. Right, tu sebab saya tak tahu apa-apa sangat yang trending. Okay. Jadi tajuk kita pada malam ni adalah Relative Strength Index. Siapa yang first time tahu, RSI ni stands for Relative Strength Index. Kalau anda first time tahu, apa kata anda tekan butang like. Okay, kalau this is first time anda tahu RSI stands for Relative Strength Index. Okay, that is what RSI stands for. Okay, jadi silakan. Okay, tekan like kalau anda first time tahulah. Kalau dah pernah tahu pun apa salahnya tekan kan. Besar sikit, right? Apa barang menantuku seorang trader? Kan siapa tengok saya punya webinar semalam, saya ada share, saya ada sebut tentang rational investor. Okay. Okay, rational investor, menantuku seorang investor yang rational. Barulah power. Right? Alright, jadi tajuk kita pada hari ini adalah Relative Strength Index. Alright. So, untuk sesi pengenalan, salam pengenalan untuk RSI. Salam pengenalan untuk RSI. Alright. Alright, saya tukar sekejap skrin. Okay. So, salam pengenalan untuk RSI. Right. RSI sebenarnya di okay, sekejap saya tulis tajuk dulu. Alright, tajuk kita pada malam ini adalah, tak nak tajuk power-power, kita tulis pendek saja, RSI. Pendek. Okay. Alright. So RSI. RSI ni sebenarnya dia dah dia start bukanlah orang start guna. Maksudnya dia wujud pada sekitar tahun 70-an. I think somewhere around 1978 I think. Tak silap. Right. So I believe semalam adalah semalam aku baca kau punya komen, aku baca semalam. Right. Jadi RSI, alright, stands for Relative Strength Index. So RSI means Relative Strength Index, dan tak silap saya lah, dia founder dia James Wilder, tak silap, start off during 70s. Tapi tak silap saya adalah 1978. Alright. Okay. Yelah, James Wilder, tak silap saya lah nama dia, 1978. Okay. Orang jumpa RSI ni 1978, tetapi ada tau. Tetapi kita baru ada CDS pada tahun 2014. Ni saya, bukan you all. You all dah lama dah ada CDS kan? Okay, tak apa. Yang penting you dah buka CDS, sebab ramai lagi rakyat Malaysia dekat luar sana yang masih belum buka CDS. Itu adalah tanggungjawab kami sebagai owner bursa, alright, dengan partner-partner saya yang lain. Okay.
partner-partner kita. Alright. Siapa kat sini partner saya? Bursa. So ini adalah tanggungjawab kita untuk meramaikan lebih ramai lagi orang buka akaun CDS. Bila lebih ramai orang buka CDS, kita kena galakkan dia join casual trader. Sebab apa? Sebab income untuk kita mah. Alright. tak apa. You buka bila-bila pun tak kisah. Janji you dah buka. Alright. Jiran rumah sebelah you, dia sibuk cakap pasal Supermax, CDS pun dia tak ada lagi. Jadi tak ada masalah. Okay. Yang penting, saya dah ada CDS. Even Coach Hoki saya pun tiba-tiba tadi komen dekat saya punya gambar. Saya baru buka CDS. CDS saya baru lulus tengah hari tadi. Masya Allah. Okay. Tu Coach Hoki saya lah. Coach Hoki, manager hoki, semua yang terlibat dengan hoki. Suddenly semua komen saya dah ada CDS. Wow. Alright. Okay. Dalam RSI ni tuan-tuan dan puan-puan, RSI ni adalah sebahagian daripada indicators yang dipanggil namanya oscillators. Sebab apa dia dipanggil oscillators? Sebab dia duduk dekat bawah. Alright, bila kita bercakap tentang oscillators, alright. Okay. Bila bercakap tentang saham, tentang saham, astagfirullah. Okay, bila bercakap tentang oscillators ni bererti dia digunakan untuk apa? Mencari market extreme. Alright, mencari market extreme. Bermaksud, you nak tahu apakah itu maksud market extreme. You nak tahu sekarang ni overbought atau oversold. Dia ada satu, dia ada dua. Right, yang pertama kita panggil over. Over apa? Overbought. Okay, satu lagi kita panggil apa? Overacting. Tak. Oversold. Okay. Dia akan bagi tahu market ni dah extremely overbought ataupun extremely oversold. So macam mana dia nak identify menggunakan okay, macam mana dia nak menggunakan macam mana RSI ni dia menunjukkan pasaran tu dah overbought atau oversold. So kalau you nak tahu oversold, dalam RSI dia ada dua. Alright, dia ada dua level. Alright, dalam RSI dia ada dua level. Alright, two levels. Right. Right, dua level. Level dia adalah 70 dan juga 30 RSI. Okay? RSI. So dia ada level 30, dia ada level 70 dan ada segelintir manusia yang menggunakan level 50. Okay. So dia ada 30, dia ada 70 dan ada juga yang menggunakan 50. Tak jadi masalah. Nanti saya tunjuk contoh. Right. So sekarang dia ada dua level. So 30 selalunya bila RSI tu duduk bawah 30, dia menandakan saham itu tengah oversold. Dia dah masuk area oversold. Dan bila saham tu dah duduk dekat kawasan overbought, dia menunjukkan bila RSI tu duduk level 70 ke atas, dia dah masuk kategori overbought. Okay, sebenarnya terbalik kalian. Oversold lah waktu kau beli. Okay, right. Jadi ini menggunakan, dia ada dua level, dia ada 30 dan 70. Kadang-kadang sahaja orang menggunakan 50. Alright. Kadang-kadang je orang guna 50. Selalunya orang guna 30 dan 70. Dan saya akan tunjukkanlah kenapa orang guna 50 dan apa fungsi garisan 50. Kejap lagi. Alright. Okay. Dan RSI ni, dia sebenarnya also yalah, semua oscillators, basically semua indicators dia derive daripada formula tu dia dihasilkan selalunya datangnya adalah daripada pergerakan harga. Right, dia ada pergerakan harga dan selalunya pergerakan harga tu adalah selalunya pergerakan harga ni lah yang menentukan betapa sensitifnya RSI tersebut. Bermaksud pergerakan harga yang standard, yang maksudnya founder dia James Wilder ni cakap, okay, dia punya formula dia cakap, okay, kita ambil 14 hari punya untuk kita trade 14 hari. Bila kita cakap 14 hari ni, selalunya 14 hari ni adalah swing. Right. So James Wilder cakap kita ambil standard 14 hari. Maksudnya dia guna data maklumat price selama 14 hari untuk dia derivekan formula tu. Maksudnya kalau you tukar 14 hari, okay, ni maksudnya ini engine standard. Ni engine standard dia lah.
Okay. Ni engine standard. Kalau you nak pasang turbo, kan, engine turbo, bermaksud lagi rendah hari dia, kan, bermaksud lagi rendah hari yang you letak dalam formula dia. Alright. Lagi rendah you letak, maksudnya lower days, lower number of days. Alright. Ini bermaksud anda dah masukkan engine turbo. Alright, engine turbo dekat dalam tu lah. Okay, engine turbo VTEC. Okay. Jadi maksudnya kalau dia standard 14 hari. Alright. You beli kereta engine standard 14 hari punya. Okay, lepas tu you nak laju, you tukar engine turbo VTEC, bermaksud you rendahkan lagi nombor. Okay, numbers of day tu you rendahkan lagi. Bila you rendahkan lagi, dia lebih cepat bagi signal. Okay. Jadi bila dia bagi lengkap signal, alright. Bila dia lebih cepat bagi signal, bermaksud apa tau? Bermaksud dia lebih sensitif. Nampak saya tulis jauh, tapi dekat sini bila dia lebih rendah hari yang you letak, kan, dia akan jadi lebih sensitif. Bila dia jadi lebih sensitif, alright. Bila dia jadi lebih sensitif, dia akan menjadikan apa? Okay. Okay. Bila engine jadi lebih sensitif, bermaksud dia banyak bagi false signal. Signal yang palsu. Alright, dia bagi false signal yang terlampau banyak. Okay. Tu dia. Alright. Jadi standard 14 hari lah. Makin rendah makin sensitif, makin sensitif dia makin false signal. Sama lah juga bila you tukar banyak sangat dekat engine tu, kan, lebih banyak bising bunyi dia, kan. Lebih bising bunyi, lebih banyak makian yang anda terima dekat kawasan taman perumahan anda. Okay. Macam kau seorang ada kereta, kan. Dan lebih tinggilah jumlah saman yang anda bakal collect. Okay. Maksudnya macam tu lah. Right. Jadi ini standard 14 hari yang Wilder sendiri pakai. Alright, 14 hari standard ni standard Wilder. Alright, ni standard Wilder lah. Maksudnya dia punya founder. Alright, James Wilder. Tetapi okay, kalau yang kalau yang engine turbo yang comply JPJ, yang ikut spek JPJ untuk you pasang turbo adalah okay, adalah yang mana sekarang ni standard ramai kebanyakan trader pakai, dia pakai 9 hari. Right. Ini yang comply apa? Sebab ini adalah standard ramai trader pakai lah sekarang. Right. Dia orang pakai 9 hari. Right. Ini adalah comply JPJ. Okay. Ni comply JPJ. Right. Lulus JPJ. Puspakom pergi pun lulus. Okay. JPJ dan Puspakom. Apa benda lah. Malam ni belajar pasal RSI, tiba keluar JPJ lah, Puspakom kah. Tak apalah, janji you all faham lah. Okay. 9 tu kira you dah pasang turbo tapi masih ikut spek lah. Kalau you pergi Puspakom, JPJ lepas lagi lah. Okay. Tak jadi masalah. Alright. Lepas tu dah jam. Wow. Okay. Alright. Okay. Alright. Jadi itu standard yang ada diguna pakai dalam pasaran sekarang. Okay. RSI paling efektif. Alright. Most effective diguna pakai waktu bila? Oscillators most effective bila masa yang paling sesuai dipakai. Most effective adalah during sideways. Most effective diguna pakai sewaktu saham itu tengah sideways. Okay. Most effective diguna pakai sewaktu saham itu tengah sideways. Alright, what happened? Okay, what happened
Apa yang berlaku bila RSI ni you guna pakai dekat dalam bullish market? What happen? Bullish market. Alright, saya takkan cakap tentang bearish market lah, sebab dekat KLCI you just can buy on bullish. Right, you can make money on bullishness. Right, so what happen on bullish market? Apa yang berlaku dengan bullish market? Okay. Apa jadi dengan bullish market? Apa yang jadi dengan bullish market? Bila you pakai RSI, sewaktu bullish market, RSI kebanyakan masanya akan menunjukkan waktu bila tau? Bila bullish market, especially bila breakout lah. Alright? Especially waktu breakout. Kan? Breakout selalu kita tulis kali hijau. Ni kita pakai kali merah. Jam. Yes. Always overbought. Thank you. Alright, especially dia akan duduk dekat overbought. Sentiasa dekat overbought. GHT. So, especially dia akan duduk dekat overbought. Especially bila dia breakout. Bila breakout je, confirm RSI akan duduk dekat overbought. Okay? Dia akan duduk dekat overbought. Alright. Maksudnya bila bullish market dia breakout, dia akan duduk overbought. Bermaksud dia tak efektif untuk diguna pakai sewaktu pasaran bullish. Tapi macam mana you nak dapat tahu yang dia overbought dan bakal jatuh? Okay? Macam mana you nak tahu bila masa dia nak jatuh? Yelah, kalau bullish market dia duduk overbought. Tapi macam mana you nak tahu overbought tu akan jatuh ataupun overbought tu akan terus naik? Okay? Okay. Macam mana you nak tahu? Cara you nak tahu, you make sure pergerakan RSI tu mestilah okay. Bullish continuation. Ambil kau ada bullish continuation. Alright, bullishness. Nanti saya naikkan. Continuation. Alright. Okay. Dia akan continue dia punya bullishness walaupun dia dah duduk dekat kawasan overbought. Bila dia duduk dekat kawasan overbought, kan, RSI punya line. Alright. Tak boleh tukar color. Okay, jadi pun tukar color. Okay, RSI punya line. Alright, RSI punya line mesti wajib form higher high. Macam tu. Okay. Maksudnya bila dia dah duduk kat overbought tapi you tak tahu dia nak naik ke ataupun dia dah cukup nak jatuh. Bila masa you nampak dia form another higher high, bermaksud bullishness is still intact. Maksudnya kerbau masih lagi intact. Alright. Dan macam mana you nak tahu dia punya overbought nak jatuh? Alright. Bermaksud dia nak breakdown lah. Okay, bila dia nak breakdown, dia ada dua cara bila mana you nak tahu dia breakdown. Yang pertama, right, first thing, dia akan cross jatuh, cross below 70. Alright, level. Right, tu yang pertama. Yang kedua, dia buat lower high within 70 level. Macam tu je. Okay. Yang tanya pasal MACD tu saya takkan jawab sebab malam ni kita belajar pasal RSI. MACD nanti kita cover tajuk MACD. Okay. Jadi maka tamatlah kita punya pembelajaran pada malam ni. Wah, baru tu. Tak habis lagi. Okay, belum habis. Okay. Jadi
Inilah dia semua sebenarnya tentang RSI, macam mana nak menggunakan RSI. Dan kekuatan RSI sebenarnya terletak dekat RSI, dia sangat-sangat kuat. Signal dia memang super powerful punya signal bila mana dia duduk dekat kawasan bawah 30 ataupun atas 70. Maksudnya kalau dia dah duduk kat sini, dia dah memang ekstrim gila baba punya ekstrim lah. Okay. Jadi sabarlah ni nak tunjuk sampel lah. Aduh, rakus betul lah manusia ni. Okay. Sabar satu-satu nanti ada tajuk MACD, ada, jangan risau. Saya dah buat dah buku. Bukanlah saya buat buku untuk publish. Saya ada buku nota yang memang saya binding, nampak buku nota, tulis tangan babe. Lepas tu bind. Okay. Bukan huruf R. Astaghfirullah, kekuatan RSI dekat huruf R pula. Kau ingat ni cerita P. Ramlee? Okay. Okay, baik. Jadi kekuatan RSI bila mana RSI tu duduk bawah 30 atau atas 70. Jadi ni baru nak tunjuk contoh ni. Aku baru nak buka usaha station. Sabar. Okay. Sample top glove. Okay. Ramai yang beli top glove kan dah rakus. Bukan rakus lah. Dia dah takut. Bagus. Kalau anda dah takut, maksudnya anda dah tak tamak tau. Sebab top glove terus naik dan naik. Kan. Semalam saya tunjuk contoh macam mana kita menggunakan Fibonacci. Menggunakan Fibonacci macam mana analis dapat target price RM32 dan RM37. Okay. Jadi tapi yelah, you still have another upside potential. Tapi sekarang ni I believe you dah takut. You dah gayat tinggi sangat. Itu memberi indikator. Bila anda dah takut, anda dah beli saham top glove, lepas tu anda takut dah gayat tinggi, maksudnya itu adalah yang terbaik. Okay, itulah yang terbaik buat diri anda. Bermaksud anda dah tak tamak. Okay, sebab orang lain sekarang ni tengah tamak dengan saham top glove. Especially top glove announce dapat bonus. Setiap 2 unit saham dapat 1 saham percuma. Kan? Dan Supermax pun tak silap saya kan. Supermax pun nak bagi bonus. 1 saham dapat 1 saham percuma. Kan? Harta dia cakap ada. Tapi saya tak study lagi Harta punya announcement. Okay? Owner pun tak tahu mah. Kan? Hantar janji profit. #janji profit. Okay? Alright. Jadi kalau anda dah gayat kan, anda dah gayat dengan saham top glove, ucapkan pada diri anda, tahniah, aku gayat dengan saham top glove walaupun aku dah untung lebih 100%. Right? Itu menunjukkan anda dah menjadi seorang rational investors. Alright, anda dah rational. Bagus. Tahniah. Well done. Okay, tak sia-sia tiap-tiap malam dengar live daripada saya. Bukanlah tiap malam, seminggu 4 malam je. Okay, seminggu 4 malam je. But, okay, kita menggunakan top glove sebagai sampel. Semalam pun sampel top glove, hari ni pun sampel top glove. Okay, jadi, satu saham dapat 2 saham percuma. Allah, aku salah baca terbalik. Okay, tak apa, nanti kita baca balik. Okay, sebab saya tengok sekali imbas je, saya tak tengok into detail sangat lah. Sebab saya tak pegang saham top glove, jadi saya tak peduli. Okay, saya pegang Harta Lega, jadi saya ambil berat sikit dekat Harta Lega. Jadi kalau ada announcement dekat top glove pun saya baca macam, oh ada bonus dah, tu je. Lantak pi lah bonus dia berapa. Alright, so sekarang ni kita menggunakan RSI. Kita tutup volume, nanti you pening. Kita tutup BBI, nanti you pening. So kita menggunakan RSI. Okay. Alright. So ini RSI engine standard. Okay. Ini adalah RSI engine standard, yang mana engine standard dia adalah 14 hari. Right. Dekat bawah ni pun dia tulis RSI dalam kurungan 14. Ini RSI engine standard. Right. Standard tahun 70-an lah. Okay. So RSI standard sekarang ni menunjukkan. Okay. RSI standard sekarang ni menunjukkan saham top glove. Sekejap kita zoom in hujung sikit. Ni banyak sangat ni. Okay. Saham top glove sekarang ni menunjukkan belum lagi overbought. Kalau ada pun, kalau nampak kat sini dia tulis 70.85. Maksudnya dia ngam-ngam je. Kalau dapat SPM A tu dia A minus lah. Kalau zaman kita dulu A2. Kan? Yalah A2 lah. Okay. Jadi sekarang ni dia dah cross ke bawah.
Alright, dan dia baru cross masuk balik 70. Kalau nak confirmkan ini adalah bullishness yang kuat. Okay. Sekarang ni dia nampak macam bearish. Dekat sini bearish dia. But then bila kat sini dia dah hooking upwards. Dia dah naik balik ke atas. Bila dia naik balik ke atas dan sekarang ni dia duduk balik atas 70. Bullishness continuation akan confirm menggunakan RSI bila ada higher high. So kalau dia buat higher high bermaksud lebih daripada 86. Bila RSI lebih 86 bermaksud top glove akan jadi lebih bullish. Tetapi kalau esok dia mula turun balik, dia dah ada higher low dekat kawasan 70, dia dah mula bearish. Itu je cara guna RSI. Alright. Tetapi buat masa sekarang ni saya masih maintain bullishness of top glove. Saya masih positif dengan top glove walaupun saya tak pegang saham top glove sebab ramai yang memegang saham top glove. Kan? Sebab apa? Nampak tak dekat sini dia ada satu dotted line kat tengah ni, dia panggil 50 line. Alright, dekat dalam Bursa Session you boleh tahu kalau you nak ada buy signal, you tekan buy, you tekan visible. Dia akan bagi tahu you bilakah waktu buy signal terbaik menggunakan RSI. Nampak? Ada arrow dekat sini. Jadi kalau menggunakan RSI tuan-tuan perempuan, okey, menggunakan RSI dekat saham top glove. Kalau semalam saya cakap waktu dekat webinar, waktu terbaik beli adalah bulan Disember, betul? Tapi RSI cakap 17 Oktober adalah hari terbaik untuk anda beli saham top glove. Okey? Okey, baik. Yang tak pegang tak apa. Ini kita nak belajar sama-sama. Alright? Jadi sekarang ni, you boleh on je. Visible. Buy signal, visible. Sell signal, visible. Dia dah bagi sell signal. Sebab dia cross. Dia cross jatuh bawah 70. Dia bagi sell signal. But then, bila dia hooking upwards, dia dah menunjukkan bullishness. Dan bullishness dia akan lebih kuat apabila dia form higher high. Tetapi buat masa sekarang ni, kenapa dia tak form higher high? Saya masih lagi positif. Alright, dia tak buat higher high tapi saya masih lagi positif terhadap saham top glove untuk kenaikan dia. Yang pertama adalah disebabkan, ingat tak tadi yang saya punya nota, saya ada cakap ada orang menggunakan 50 punya level. Alright, sebabnya apa? Sebab dekat sini pun dia ada 50 punya level. Dia jatuh, yes dia jatuh. Tapi dia tak jatuh sampai dekat kawasan oversold. Alright, dia tak jatuh sampai oversold. Dan dia masih lagi atas 50. Ada trader yang dekat luar sana, dia percaya dan yakin selagi dia tak cross bawah 50, saham tersebut masih lagi bullish. Jadi sekarang ni, yes dia jatuh tapi dia tak cross bawah 50. Dia masih lagi atas 50 dan currently dia dah moving upwards. Alright, dia dah moving upwards. Okay, dia dah hooking up, dia dah tunjuk bergerak ke atas macam ni. Alright, dia tunjuk ke atas macam ni. Okay, dia pointing upwards hujung dia. So that's a positive signal. Tetapi anda juga perlu berhati-hati walaupun sebab dia belum ada confirmation dia nak maintain dia punya bullish, dia akan jadi lebih bullish sebab dia tak confirm form high high. Dan anda perlu berhati-hati. Sebab apa anda perlu berhati-hati tuan-tuan dan puan? Anda tengok dekat sini, sini high, sini lower high. Alright? Tu dia. Jadi walaupun dia ada upside potential, masih lagi bullish, alright, the bullishness is still intact, masih lagi bullish, tetapi lubang hidungmu tetap menjadi pojaan. Tetapi walaupun dia masih lagi dalam level bullish, walaupun dia masih lagi dalam level bullish, tetapi dia masih lagi, dia form lower high macam ni. Nampak dia forming lower high macam ni. Tetapi harga saham dia buat dari sini ke sini, dia buat higher high. Bila terbentuknya divergence, sama juga macam you gunakan volume kan. Kan saya cakap price up, volume up, bullish. Price down, volume down, bullish. Price up, volume down, bearish. Dan terbalik. Alright. So sekarang ni ini ke bawah, ini ke atas. Dia dah jadi divergence. Macam mana you nak tahu ni ke atas? You just bulatkan je lah. Right, so you bulatkan macam ni. Nampak? Sini higher high, sini
lower high. Dia dah ada divergence. Signal je bermaksud dia dah bearish. Melainkan dia jadi case macam ni. You tengok sini sampai sini is a bullish signal. But then bila dia come back, dia buat another higher high kat sini. Kan? Maksudnya kalau you beli dekat sini pun still okay. Hari tu kan. Dan teruskan kenaikan sehinggalah ke hari ini. Right? So sekarang dia dah ada divergence. Tapi masih lagi bullish. The bullishness masih dekat situ. Okay. Bullish masih lagi bullish. Tetapi dia dekat situ. Okay. You have to be very very careful. Alright. Saya cakap dia bullish. Tetapi dia dah bagi bearish signal. Tu dia. Alright. Jadi maka lengkaplah sudah kita punya pembelajaran untuk sesi malam ini. Okay. Yang saham sideway. Okay, saham sideway apa Sekejap, saya fikir dulu saham satu, saham sideway yang dalam saya punya watchlist. Okay, dah tahu dah saham apa. Nak tunjuk contoh. Okay. Okay, kita ambil saham ni satu. Okay, saham ni sideway gila babas panjang. Right, so sekarang kita menggunakan indikator. Nama indikator tu adalah Nestle. Kita guna revenue lah, revenue. Okay. Okay, K1 kita sudah berpisah. Okay. Okay. Right, okay, kita gunakan ni. Sebab ramai juga sebenarnya yang masih menggunakan, masih dalam saham revenue. Alright. ARBB juga yang disaja. Okay. Right. Buat masa sekarang ni. Okay. Alright. Apa yang saya nampak sekarang ni, kan, dia tak break lagi dia punya volume. Maksud dia tak break volume dia sebab dia tak cross pun atas 70. Tapi dia masih lagi bullish. Sebab dia masih lagi berlega-lega dekat atas 50 punya point. Alright. Tetapi dia belum tentu nak ada bullishness. Sebab dia sekarang ni kemungkinan esok more likely and more probably. Okay. Dia nak jatuh lagi esok. Okay. Jadi itulah dia. Dia pointing downwards. Alright. Dia pointing downwards. Okay, dia pointing downwards. So expect a bit of a bearishness esok. Tapi overall dia masih bullish. Sebab dia tak ada apa-apa signal ekstrim. Alright, dia tak ada signal ekstrim yang gila-gila punya macam ni lah. Lagipun dia tak swing wild ni. Dia tak swing sideway yang wild. Dia sideway yang harga duduk situ. Dia tak wild swing. Tetapi kalau anda nak cuba, alright, jangan gunakan aksi ini di rumah. Jangan tiru aksi ini di rumah. Alright. Boleh sebenarnya. Tapi kalau you tak biasa lagi. Okay. Kalau you tak biasa lagi, jangan cuba dan tiru aksi ini di rumah. Okay. Anda boleh menggunakan 1 hour chart atau 2 hour chart untuk anda buat keputusan menggunakan RSI bila saham macam ni. Okay. Alright. Clear? Alright. Boleh. RSI boleh guna untuk BTST. Okay, RSI boleh digunakan pakai untuk BTST. Soalan daripada Cik Puan Marina, dia tanya, Coach, kalau counter tu longer term still strong uptrend dan dia buat pullback and sideway yang agak lama, so during pullback tu boleh tak nak guna RSI? Boleh? Boleh, tak jadi masalah. Okay. Alright. Jadi tak jadi masalah sebenarnya. Boleh. Tak jadi masalah. Alright. Boleh. Maksudnya kalau you dah layan stock tu daripada bawah kan, lepas tu suddenly dia nak naik apa semua kan, lepas tu dia sideway, contoh macam
K1. Kan you nak tengok apalah K1 lembab-lembab tak naik-naik lagi. Kan? Okay, boleh macam ni. Okay, kita ambil 5 years pula, sorry. Kita ambil 3 months. Alright. Okay, you tengok. Sekarang ni dia dah jatuh bawah 50. Okay. Alright, dia dah jatuh bawah 50. Dia dah jatuh bawah 50. Jadi, tolong hati-hati. Alright, sebab ada kemungkinan dia nak jatuh lagi tu ada. Tapi bagus juga kalau dia jatuh sikit lagi dia bawah 30. Bila dia jatuh bawah 30 dia buat hooking up, kan, dia buat hook menunjukkan pointing upwards. Hook tu maksudnya dia macam ni lah, kan, dia menunjuk arah ke atas. Ada chance untuk saham tu nak naik semula. Okay, ada chance kalau dia jatuh bawah 30. But anyway, kalau you gunakan ni, guna dekat 1 hour. Okay, kalau you buka kat sini, gunakan dekat 1 hour. Right, you boleh buat duit dekat sini pada 25 Jun. Pada 25 Jun 4 petang you beli. Lepas tu you jual dekat sini pun boleh. Okay, 25 Jun, 29 Jun, 6, 27. Okay, maksudnya you pegang 3 hari you boleh dapat profit daripada sini. Sebab dia bagi signal dia jatuh, oversold, tolak naik balik ke atas. So you dapat profit dari sini. Right, sini buy signal, sini ke sini. So you dapat roughly dalam 44 sen ke 47 sen. 3 sen you dapat dalam dekat 10%. 3 hari punya kerja. Alright, bergantung kepada you. You nak pakai 14 ke, nak pakai 9 ke, up to you. Tak jadi masalah. Alright, tak jadi masalah. Tak kisah mana-mana pun. Kalau you nak lebih sensitif, you pakai 9 lah. Kalau you nak pakai engine standard, you pakai 14. Alright. Alright. Tuan Bihewan tanya kenapa sejam tu bahaya. Sebab sejam tu takut dia laju sangat. Dia bagi false signal. Takut dia bagi signal yang palsu. Kan, dia bagi signal palsu, you pun terjebak, terjerumus, lepas tu dia jatuh. Lepas tu salah siapa? Salah saya sebab ajak RSI. Okay. Tak, sebenarnya tak boleh. Bukan tak boleh, boleh, tapi kena hati-hati. Okay, maksudnya memang you ada masa. You ada masa untuk tengok dan perhati, silakan pakai, tak jadi masalah. Alright, boleh, tak jadi masalah. Okay, maka tamatlah sudah kita punya topik untuk RSI, cara penggunaan RSI. Alright, tamat dah. Okay, kalau you guna 9 dia lebih awal lah. Dia punya signal. Mana tu? Sekarang ni dia dah nak masuk kawasan oversold. Anytime je. Okay, kena sabar lebih sikit lah. Alright. Jadi that's all untuk RSI. Alright, tajuk untuk RSI. Yang soalan-soalan yang lebih-lebih advance ni nantilah saya cover. Alright. Nanti saya cover lah. Sebab ini yang basic RSI dulu. Kan? Kang ajar sekali semua banyak kan, meletup kalau otak. Okay. Satu-satu kita belajar. Okay. Alright. Balik kepada apa yang saya gantungkan anda tadi. Kan? Yang drama sambungan tu. Okay. Tentang saham-saham sawit. Kenapa saya tak suka saham-saham sawit? Yang pertama. Alright. Yang pertama saya tak suka saham sawit adalah disebabkan pengalaman saya bila harga CPO naik, harga saham sawit tak naik macam CPO. Dia tak macam saham glove. Dia tak macam saham glove. Okay. CPO dia macam tu. Dia naik, CPO naik macam nak-nak babe. Semua orang cakap go for stocks, plantation stocks apa semua, but not me lah. Okay. You nak beli plantation stocks, go ahead, silakan. Saya pegang saham bursa. So you beli saham apa pun saya tetap untung. Alright. So itu pengalaman saya. Tapi kalau you setakat nak tumpang, you are looking for 10 or 30% return, silakan masuk. But that is not for me lah. Okay. Boleh masuk. Tak salah nak masuk. Tapi bila saya bercakap daripada sudut pandangan seorang investor.
CPO tu apa? CPO tu crude palm oil. Alright, crude palm oil. Okay. CPO tu adalah crude palm oil. Okay. Tu maksudnya. Jadi ramai orang cakap tentang saham sawit sebabkan harga CPO naik. That's all. Okay, tapi ikut pengalaman, this is not the first time lah. Dalam masa 6 tahun CPO naik mencanak-canak. This is not the first time. Sepanjang 6 tahun, this is not my first time. Dan berdasarkan pengalaman saya, memang CPO naik mencanak-canak. Tapi harga saham-saham yang buat CPO ni duduk kat situ juga. Alright, tu sahaja sebenarnya. Okay, sebab berdasarkan pengalaman, but kita tak tahu dengan keadaan pasaran yang ada sekarang ni. We don't know what is going to happen, kan? We don't know what is going to happen. Tapi anyway, kita punya Perdana Menteri pun dah warning. Alright, Perdana Menteri pun dah warning, dan kawan-kawan entrepreneur, kawan-kawan usahawan yang macam saya pun, kawan-kawan saya lah, keliling saya, semua dah cakap kalau rakyat Malaysia tak disiplin, kami semua jangkakan yang bulan 8 ada lagi sekali PKP ya. Okay? Bulan 8 ada lagi sekali PKP. Jadi saya punya nasihat, saya nak ingatkan supaya tolong hati-hati dekat luar sana. Alright? Tolong hati-hati dekat luar sana. Kalau keluar tolong pakai mask, sebab kerajaan pun akan pertimbangkan ke dah memang dia dah wajibkan. Kalau you nak keluar rumah ke apa, kena pakai mask apa semua kan. Okay. Jadi sila follow SOP. Yes, thank you Tuan Zul. Sila follow SOP yang telah ditetapkan. Kita tak nak kena lockdown lagi sekali. Kalau kena lockdown lagi sekali pun tak apa, tak jadi masalah, kita rembat saham healthcare. Okay. Okay. Kalau lockdown sekali lagi pun tak apa, tak jadi masalah. Saya pun dah macam, syok juga ni kan. Saham healthcare boleh naik lagi. Okay. Dan kalau lockdown ni berlaku, maksudnya saham-saham CPO semua akan jatuh semula. Alright, saham-saham plantation semua akan jatuh lagi. Alright. Dan bila PKP lagi, maka boom lah bursa. Ramai orang dah buka akaun CDS. Okay. Jadi yes, yang penting kita jaga diri kita lah. Alright, kita jaga sama-sama kita lah. Right. Itu saya punya pesanan akhir, dan memang dah dijangka dah pun. Okay. Kan saya tak ingat saya cakap dekat grup mana. Yang saya cakap waktu yang kita dah mula PKP semua dah uplift apa semua kan, starting 1st of July, saya cakap kita tengok after half a month what is going to happen. Kalau kita tak jaga kita punya SOP apa semua, rasa macam dah selamat sangat dekat luar tu, dan kita tengok after 14 days kalau numbers of cases meningkat, bermaksud there's a chance, there's a probability yang kita kena PKP balik. Sebab itu yang berlaku dengan negara-negara lain. Tu sebab Melbourne kena lockdown semula, Hong Kong kena lockdown semula, Itali tengah berkira-kira untuk lockdown kan. Amerika je selamba badak tak nak lockdown, padahal dia paling banyak kan. Jadi itulah dia, kena hati-hati. So we cannot expect lah what is going to happen tomorrow. But kalau semua berjalan dengan baik, saham-saham yang terlibat dengan yang terkena impact daripada COVID akan mula dapat, ekonomi kita mula rancak semula, dan everything will turn out smoothly semula. Alright, semua akan berjalan lancar semula, dan saham-saham ofensif akan ambil alih lah daripada saham-saham defensif. Alright, so anyway, kalau kita tengok kira Elliott Wave pun saham-saham defensif dah masuk fasa terakhir. Alright, dah masuk final phase. Okay, jadi dah masuk final phase pun kita boleh ni lah. Okay. Jadi dah masuk fasa terakhir, tak maksud dah habis, dah game over. Kalau masuk fasa terakhir, bermaksud ada peluang lagi lah. Okay. There's a chance untuk dapat another 30 to 50 more %. Tapi untuk student-student yang dalam investor masterclass, semua dah tarik keluar duit sikit-sikit. Diorang semua dah beli saham-saham seperti Bursa, Penta, Dufu. Kita dah standby untuk ekonomi semula rancak. Okay, untuk ekonomi rancak semula. Alright. Jadi
tu saja perkongsian saya untuk malam ni dan nasihat saya untuk malam ni. Tolong jaga SOP, tolong ikut arahan dan patuhi SOP yang telah ditetapkan. Okey. Jadi tu saja daripada saya lah. Alright. So ada yang tanya saya nampak ada yang komen dekat tepi tu, dia cakap bila saya nak buat kelas lagi. Alright. Saya akan buat poll lagi sekali untuk tengoklah. Saya ingat saya nak buat ni lah kelas kali ni confirm. Saya nak buat kelas teknikal. Tapi saya nak tengok ramai ke tak permintaan. Kalau ramai kita akan consider, kita akan ambil ni lah. Kita akan ambil kira lah nak buat ataupun tidak. Alright. Kelas teknikal tu 2 hari punya program. Saya akan ajar lebih detail lah tentang RSI ni. Sebab RSI apa yang saya ajar malam ni pun sebenarnya dah cukup baik. Okay, dah cukup baik sebenarnya. Dah cukup. Tapi yang pentingnya you kena mix and match. Macam mana you nak mix and match tu nantilah kita ajar. Alright, kita akan ajar lah lebih detail macam mana you nak menggunakan in a real situation apa semua. Ni malam ni semua tengah frozen apa semua. Jadi hopefully saya akan consider lah untuk buat kelas technical. But saya akan buat poll dulu. Kalau ramai saya akan buat. Kalau tak ada permintaan saya tak ada kelas lah. Okay. Jadi itu saja. Buat kelas kat bursa. Bursa kena diorang yang kena panggil, bukan diorang lah yang kena jemput. Janganlah kita pula buat tak tahu malu ketuk pintu bursa. Apa hal pula tak boleh ketuk? Kita owner apa? Aku owner, aku nak bercakap. Bagi aku platform. Okay. Tak sampai 2,000 lah. Right, yang penting dia tak sampai 2,000. Right, jadi itu saja daripada saya. Kita jumpa lagi malam esok, InsyaAllah malam esok. Malam esok pun macam susah. Okay, malam esok macam susah juga sebenarnya. Alright, malam esok macam susah untuk saya nak live sebab kita tak tahu lagi apa program malam esok. Okay. Tapi kita tengoklah macam mana. Jadi itu saja daripada saya. So hopefully to see you. Kalau tak ada esok, kita jumpa you on Wednesday. Jadi itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. That's all right.